jumlah fi'liyah. Ini contoh beza. Yang belah kanan jumlah ismiyah, belah kiri jumlah fi'liyah. Ini jumlah ismiyah, ini jumlah fi'liyah. Yang kita nak belajar ni jumlah fi'liyah lah hari ni. Yang ni jumlah ismiyah. Ingat tak yang tadi saya sebut? Kita ada jumlah ismiyah ni, ada satu yang contoh yang kedua ni, dia akan bagi kata nama, selepas tu dia bagi kata kerja. Yang ni dia lebih kurang macam jumlah fi'liyah. Cuma dia terbalik, tahu tak? Jalasat talibu, yang ni at-talibu jalasat. Cuma beza dia ni lah. Beza dia ini. Bila mana kalau dia punya pelaku dia singular, contoh kan, qara'a at-talibu ataupun qara'at at-talibatu, ataupun at-talibu qara'a dan at-talibatu qara'at. Dia sama je. Yang ni memang tak ada masalah. Antum boleh nak tukar depan belakang boleh. Sebab dia sama. Dia tak akan affect apa-apa. Tapi bila mana bertukar dia punya subjek, contohnya ini dual musanna, dan ini jamak plural. Yang ini pun sama. At-taliban musanna, at-tulab dan talibat jamak. Tapi beza dia, apa antum boleh perhatikan beza antara sini dengan yang sini? Dia ada tambahan sikit. Dekat mana tambahan? Macam musanna tu ada hamzah alif. Kalau ada hamzah alif kan? Sini dia ada tambah ta dan alif. Ni dia ada tambah waw, ini ada tambah nun. Ni kita cakap yang tambahan ataupun tambahan fi'il lah maksudnya. Ustaz tak ingat. Ustaz pun tak ajar antum punya apa nama fi'il madi mudhari'. Rasa antum tak sentuh semua Dia kalau ikut bila fi'il mudhari' dan madi, dia ada banyak ataupun dia ada setiap fi'il ataupun setiap dhamir tu, dia ada fi'il dia yang tersendiri. Contoh dalam ni, kalau kita tengok, kita ada zahaba seorang. Kalau dua tambah alif, dua orang. Contohnya Ali dan Umar zahaba. Ali, Umar dan Abu zahabu. Dia guna ramai. Kalau ramai guna zahabu. Perempuan seorang tambah tamati zahabat. Perempuan dua orang zahabata. Ramai zahabna. Anta, kamu seorang, zahabta, kamu dua orang, antuma, zahabtuma, ka antum, zahabtum, anti, zahabti, antuma perempuan, zahabtuma, antuna perempuan ramai, kamu perempuan ramai, zahabtuna, ana zahabtu, nahnu zahabna. So daripada ni, maknanya setiap pelaku ataupun fa'il tu dia akan bertukar dia punya bentuk mengikut dia punya pelaku dia. So, kalau pelaku dia dua orang, fa'il tu kena guna fa'il yang dua orang. Kalau ramai, seorang-seorang. Tetapi yang yang kena ikut bilangan ni hanya apply kepada jumlah ismiyah sahaja. Maknanya, kalau jumlah itu bermula dengan fa'il tu dia akan kekal dalam bentuk singular. Kalau tu tengok qara'a dengan qara'at ni, dia duduk kat sini. Dia duduk kat sini untuk huwa dan hiya. Dia tak pergi sampai kat sini. Musanna ataupun jamak, dia duduk pada mufrad. Itu untungnya ataupun senangnya kalau kita ikut jumlah fi'liyah. Antum tak perlu nak tukar fa'il tu kepada bentuk-bentuk yang lain sama ada musanna ataupun jamak kan. Just kekalkan dalam bentuk singular. Yang beza hanyalah jantina lelaki ataupun perempuan. Kalau lelaki guna qara'a, perempuan tambah dia tak mati qira'at. Walaupun pelaku dia bertambah dua orang jamak-jamak, tapi fa'il kekal. Kalau fa'il datang dulu dia kekal dalam bentuk singular. Tapi bila mana isim datang dulu at-talibu ataupun at-talibatu, kalau seorang, so fa'il tu dia akan ikut apa yang sepatutnya bagi dia. Contohnya at-talibu ni dia sama dengan huwa. So kalau huwa kita tak tambah apa-apalah jadi zahaba. So sebab tu dalam ni dia guna qara'a. Kalau at-talibatu perempuan seorang dia sama dengan dhamir hiya. So kita akan tambah tamati sebab tu jadi qara'at. Kalau at-taliban dua orang lelaki, kalau dua orang lelaki dia sama dengan huma. Kalau huma tambah alif, so dia jadi qara'a tambah alif.
Kalau at-talibatan, dua orang perempuan, dia sama dengan huma perempuan. So dia akan tambah ta dan alif. Sebab tu dalam ni kita ada qara'ata. Qara'ata. Begitulah seterusnya untuk mereka lelaki tambah waw jadi qara'u. Mereka perempuan ramai kita tambah nun jadi qara'na. Ini contoh. So dia payah sikit. Kalau jumlah ismiah ni dia payah sikit sebab dia kena ikut. Bila isim datang dulu, fa'il kena ikut. Kalau fa'il datang dulu, dia tak perlu ikut lah. Tak perlu ambil. Sebab tu kalau nak bina ayat, lagi senang antum buat jumlah fi'liyah. Kalau nak guna fa'il. Kalau nak guna fa'il, better guna jumlah fi'liyah. So daripada 5 bentuk ni, satu ni kita dah, Ustaz nak bukan nak suruh, maksudnya kita letak tepi dululah. Sebab dia pening sikit. Pening sikit ni. So daripada ni, kita ada 4 pattern lah yang antum boleh buat. Cuma Ustaz suggest antum sama ada antum guna isim dengan isim untuk yang apa. Yang ni pattern nombor 1 ni, isim dengan isim. Contohnya dia baik. Dia seorang jurutera. Dia seorang doktor. Ayah saya seorang guru. Macam tu je. 2 kata nama. Kata nama 1 dan kata nama 2. Ataupun kata nama dan sifat. Talibu nasyitun. Yang kedua, antum boleh guna fa'il. Tapi kalau fa'il ni Ustaz tak nasihatkan antum mulakan dengan isim lah. So yang ni kita utamakan yang ni dulu. Kalau nak guna fa'il, mulakan fa'il dulu, letak kat depan. So bila letak kat depan, bila mana pelaku belakang tu bertambah bilangan dia, fa'il tu kekal sama, jalasa je. Jalasa at-talibu. Ataupun jalasa Ali wa Abu, kekal jalasa. Jalasa Ali, Abu wa Umar. So kekal lah. Senang So better ikut yang ni. Yang ketiga, antum guna preposition lah. Sama ada huruf jar ataupun zaraf. Ini tak perlu guna fa'il lah. At-talibu ilal jami'ah. Senang je. Yes. Okay, ada nak tanya? Kita balik pada kita punya topik dalam textbook. Tengok latihan lah. Tu kira senang lah. Maksudnya jumlah fa'iliyah ni bila mana kita mula dengan fa'il tu kan dalam bentuk mufrad lah. Zahaba ataupun yadhabu, zahabat ataupun tadhabu. Okay, contoh ikhtar al-ijabata sahihata minal qa'imah. Oh, ni dia bagi makna lah. Antum kena tahu makna. Syaraka ta'malu sa'adat yarkabu. Syaraka ni maksud dia participate, menyertai. Ta'malu bekerja, sa'adat tolong, yarkabu ni menaiki. Salma ustazatan fil madrasah, apa dia? Tulabul jami'ah fil yaumi riyadi, hari sukan, sport day. Ni teacher, ustazah. Fatimatu ummaha fil bait. Oh ni as teacher. Salma as teacher, apa dia? Ni her mom, mak dia. Ini train. Fil asimah, in capital. Okay, nombor 1, apa yang agak sesuai? Salma ustazatan fil madrasah. Tak malu. Tak malu Tak malu Salma. Maksudnya Salma bekerja sebagai seorang ustazah di sekolah. Nombor 1. Nombor 2, tulabul jami'ah fil yaum ar-riyadi, hari sukan. Apa dia? Syaraka, menyertai, participate. Syaraka. Okay, kalau antum tengok dia punya beza dia, ini madhi, ini mudhari', madhi, mudhari'. So beza dia pada jantina lah. Jantina. So kalau tak malu ni dikira perempuan. Yarkabu diguna huruf ya, so sama dengan lelaki. Syarakan dia tak letak marbutah, tak sakinah belakang. So dia kira untuk lelaki lah. Kalau sa'adat untuk perempuan. Contoh Salma perempuan kan. Antum cuba tengok jawapan dia sama ada tak malu ataupun sa'adat. Tulab dengan an-nas ni ke lelaki lah. Lelaki, so fokus pada jawapan yang lelaki sama ada syaraka ataupun yarkabu. Okay, nombor 3, Fatimatu ummaha fil bait. Tinggal lagi satu ni lah, sa'adat, tolong. Fatimah sa'adat ataupun sa'adat Fatimah
ummaha fil bait. Okay, nombor 4 tinggal yarkabu lah. Yarkabu an-nasu. Okay, nombor 1 dan nombor 3, okay, dia nombor 1 dan 3 dia punya fa'il dan pelaku dia semuanya singular. Tak malu Salma. So kalau antum nak tukar kedudukan dia pun dia akan kekal lah. Salma tak malu. Ini pun sama. Fatimatu sa'adat. Kekal. Dia tak ubah apa-apa. Tapi kalau yang nombor 2 dan nombor 4 antum nak tukar kedudukan dia, contohnya antum buat tulabul jami'ah, dia akan tukar lah. Bila dia punya subjek dia bilangan dia plural, so fa'il yang digunakan pun kena guna fa'il yang sesuai dengan plural lah. Contohnya syarakat tu singular, tengok kalau huwa madhi dia akan tambah waw, so dia akan jadi syaraku. So tulabul jami'ah jadi syaraku. So payah sikit. Sebab antum kena ingat apa perubahan yang berlaku, apa huruf tambahan yang ada. Nombor 4 pun sama. Contoh antum buat an-nas dulu. An-nas tu dia akan jadi yarkabuna. Ini fa'il mudhari'. Yarkabuna dia tambah waw nun. Sebab antum tak belajar kot yang musanna dengan jamak. Fokus hanya pada mufrad. Tak apalah. So sebab tu lah lagi senang untuk buat fokus pada jumlah fi'liyah. Jangan buat jumlah ismiyah kalau nak guna fi'il. Kalau jumlah ismiyah tu hanya bila antum nak buat, bila antum nak gabung antara subjek dan predikat. Predikat dia tu kata nama. Lagi satu subjek dan juga preposition. Contohnya talibu idal jam. Ini pun senang. Bagi ustaz nombor 1 dengan 3 ni paling senang lah. Yang ni payah sikit. So ni pun kita boleh boleh abaikan, mana letak tepi. Untuk fokus 3 ni, 1, 2 dan 3. Kata nama apa? Kata nama dan kata nama. Verb dan kata nama. Okay, nombor 1 panggil apa? Noun plus noun. Yang kedua pattern untuk buat verb plus noun. Yang ketiga pattern untuk buat noun plus preposition. Macam ada huruf jar ataupun zaraf. Ni kita boleh tak tepi lah. Yang nombor 4 ataupun yang lagi satu ni, selain ni antum boleh buat nombor 2 jugalah. Dia sama ada noun plus verb. Tapi ni payah sikit lah. Ni macam kita letak tepi lah juga. Fokus yang jumlah fi'liyah. Fi'il dan subjek. Kita alamat al-sahih amam al-jumlatil fi'liyah. Okay. Cari jumlah fi'liyah. Okay, nombor 1, yurakibul mudaribu al-la'ibin. Betul tak? Jumlah fi'liyah ke tak? Yurakibul mudaribu. Mana satu fi'il? Ahmadu yushahidu. Aqamat al-madrasatu. Yahsulul fa'idu. At-tiflu yal'abu. So antum fokus pada yang depan ni lah. Dia fi'il ke kata nama? Verb ataupun noun. Nombor 1 apa? Fi'liyah tak? Fi'liyah. Fi'liyah Yurakibu ni dia verb lah, fi'il mudhari'. Dia tambah huruf ya dan belakang dia baris depan. Lepas tu yang nombor 2 ni memang bukan verb lah sebab dia ada noun, ada alif lam. So ya. Okay, nombor 2, Ahmad yushahidu. Fi'liyah ke tak? Tak. Ni jumlah ismiyah. So kita pangkal lah. Jumlah ismiyah. Sebab dia mula dengan kata nama Ahmad, lepas tu barulah verb. Verb yushahidu. Okay, nombor 3, aqamat al-madrasatu. Fi'liyah. Fi'liyah. Nombor 4, yahsulu al-faizu ala hadiyatin qayyimah. Fi'liyah. Fi'liyah. Nombor 5, Ismiyah. ismiyah. Ya. So yang penting boleh pandai beza lah. So kalau antum nak buat ayat, ustaz galakkan nak fokus ayat macam nombor 1, 3 dan 4. Nombor 2 dan 5 ni okey, tak ada masalah kalau semuanya singular. Subjek dan fa'il dia singular okey. Kalau dia punya subjek dia musanna ataupun jamak, so jadi masalah lah. Antum kena tahu apa perubahan ataupun apa huruf tambahan yang ada pada fa'il tu. Okay, at-tadrib as-salis, ayin al-khata' fil jumalil atiyah kama fil misaki. Ja'al satu. Tinggal 2 soalan lagi. Ayin al-khata' fil jumalil atiyah kama fil misal. Tentukan apa kesalahan. Okay, contoh, nombor 1, tumarisul rajulu riyadatal jari. Lelaki itu melakukan sukan berlari.
tumarisu. So salah dia pada tumarisu. Kenapa? Sebab sebab fa'al tu dia punya subjek dia lelaki 6, tapi fa'al dia bagi tumarisu. So sepatutnya yang betul ialah yumarisu. Ni antum kena ingat balik apa fa'al untuk lelaki dan perempuan kalau mudhari', dan begitu juga untuk fa'al madhi. Okey, nombor 1, takallamat at-talibu. Salah dia pada kat mana salah? An-mubarak. Takalamat. Kenapa salah takallamat? Takalamat tu perempuan kan? Untuk perempuan kan? Betul lah, perempuan. Dia tambah apa kalau perempuan? Tak tu. Tadi answer so kalau soalan dia suruh kita betulkan, antum buanglah. So jadi takallama. Baru betul. Okay, nombor 2, yajlisani al-jaddatu fi hadiqati zuhur. Kat mana salah? Yajlisani Ustaz. Kenapa salah yajlisani? Yajlisani untuk dua orang lelaki. Untuk dua orang lelaki So betul lah, untuk dua orang lelaki. So bukan untuk al-jaddatu. So macam mana nak kembalikan, nak betulkan kalau soalan tu betul? Buang, yang pertama buang alif nun sebab alif nun ni memang untuk dua orang. So memang buang lah. Kalau jumlah tu kat depan, fa'il kat depan memang kena dalam bentuk singular. Cuma nak guna ta ke nak guna ya? Tak. Ta sebab perempuan. Al-jaddatu tak lah, tak jadi. Najahna at-tilmizatu fil imtihan al-akhir. Pelajar-pelajar perempuan berjaya dalam final exam. Kat mana salah? Najahna ke? Okay, kenapa najahna salah? Sebab dia muzakkar. Dia mu'annas, tapi mu'annas untuk ramai Okay. Najahna kat sini. Dia hunna. Dia betul untuk ramai perempuan sebab dia punya pelaku dia pun ramai, at-tilmizat. Cuma sebab dia bila mana jumlah tu bermula dengan fa'al tu kena kekal dalam bentuk hiya, iaitu kita hanya tambah tamati sahaja. So daripada fa'al najaha kita hanya tambah tamati je. So jadi najahat. Sebab ayat tu bermula dengan fa'al. Kalau mula dengan fa'al, kena kekalkan fa'al dalam bentuk singular. Melainkan antum tukar. Kita buat at-tilmizatu najahna. Baru betul. Bila mana ayat tu bermula dengan isim, so fa'al yang datang tu dia kena ikut bilangan dia lah. Bila ramai, so kena jadi ramai. Kalau macam ni kena salah lah. Dia kena najahat sahaja. Bentuk singular. Kita nawala Zainab wajbatal ghada. Kita nawala. Ke mana salah? Kita nawala madhi ke mudhari'? Mungkin antum clear kat situ. Madi. Macam mana tu ada madhi? Dia ada tambah ta ni kan? Betul madhi tak? Lam Kenapa? tu baris atas. Betul. Lam tu baris atas Kalau baris atas biasanya madhi, fa'il mudhari', fa'il madhi. Sama dengan ni, tak salah baris atas. Okey, so kenapa salah tanawala sini? Zainab lelaki ke perempuan? Perempuan. Perempuan. So Perempuan. kalau perempuan kena tambah apa?
Tamati. Tamati. So dah kena jadi tanawalat. Kena ingatlah. Tanawalat. Kalau student tu dia ingat tanawalan ni fi'il mudhari', mungkin dia fikir apa salah. Macam dah betul kan? Sebab dia macam dia lebih ke macam tumaris kan, dia tambah ta depan ni. Tapi ni mudhari'. Ini madhi. Dia kalau mudhari' dia tambah lagi huruf depan. Ya tanawalu, tatanawalu. Okay, nombor 5, irtasala at-tiflatu. Kat mana salah? Yang kita salah. Kenapa salah? Tak ada tak. Betul, tak ada ta. So kena tambah ta lah. Okay, Hasan tak. Baguslah, antum boleh bezalah. Irtasalat. Okay, lu'bat al-lughawi. Bahas an kalimat al-makhfiyah fil murabba'at al-atiyah. Okay, dia bagi kuratun, istad, masyun, sahmun, jissamun, aqlun, sihatun, hadiyatun, masbahun, ma. Okay, masbahun, marma. Masbahun, marma. Saya tambah sini. Masbahun, marma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A, B, C, D, E, F, G, H. Cari. Akal Ustaz. Nakal D4. di 4. Apa? Akal. Nyengit. Oh, nyengit. Aklun. Akal lah. Okay. Hasan tak. Istadun Ustaz. Istadun kat mana? B1. B1. Bawah kiri. Ni istadun lagi. Hasan tak. Istadun mana istad? Stadium. Stadium. Bagus. Stadium. Okay, lagi. F8 Ustaz. F8. Jismun. Jismun maksud dia mana jismun? Badan Badan Jasmani kan? Jasmani. Badan. Lagi. Kuratu Ustaz. Bawah sekali. Bawah sekali. H2. Kuratun maksud dia masuk kuratun? Bola. Bola. Okay, lagi. Sihah. Sihah. Kat mana sihah? B7. Bawah. B7 bawah. Sihatun. Okay, Hasan tak. Sihatun maksudnya kesihatan lah. Kesihatan ni bukan makna sihat maksudnya kesihatan ataupun health. Kalau healthy ataupun sihat tu kita guna sihi ataupun salim. Okay, lagi. Masyun, sahmun, hadiyah, masbah dan marma. C1. C1 masyun. Okay, masyun maksud dia apa dia masyun? Jalan. Berjalan Okay, lagi. Tu Ustaz apa hadiyah. Hadiyatun. G4. G4. Kiri atas. Hadiyatun Hadiyatun. Apa maksud hadiah? Apa maksud hadiah? Hadiah. Okey. Hadiah. Tinggal lagi 2 3. C1 lagi sekali Ustaz. C1 Cengit. Marma. Marma. Apa mana marma? Goalkeeper. Marma tu gol lubang gol. Lubang gol kan? Gol. Marma ni daripada Roma. Ingat tak apa masuk rimayah? Memanah. Memanahan. Okay, memanah ni daripada kata kerja Roma. Roma yarmi. Roma yarmi tu maksud dia baling ataupun buang. So kalau marma tu dia tambah huruf mim kat depan. So biasa apa makna tambah huruf mim? Tempat lah. So kalau marma tu tempat kita baling apa-apalah. So tu maksud dia. So gol tu panggil marma.
tempat kita buang bola, masukkan bola, baling bola. Macam itulah, lempar bola. So panggil marmah lah. Gol, tiang gol marmah. Mas Bahun Ustaz, Mas Bahun. Mana Masbahun? A8 Sahmun. bawah. G8. A8 bawah. A8. Okey, Masbahun. Apa maksud dia Masbahun? Pool. Pool tempat berenang. Sabaha. So ingat Sibaha berenang. Okey, last sekali. Sahmun Sahmun. Ustaz. Mana? G3. G3 Sahmun. Okey, Sahmun. Apa maksud Sahmun? Sahmun. Anak panah Sahmun. Sahmun tu anak panah. Okey, intahayna mina ad-dars. Okey, so hari Khamis antum dengan Ustaz Zahir, Ustaz Zahir dia akan bagi dia akan bagi latihan sebab dia ada hal waktu tu. Okey, so berkenaan dengan sini test tadi antum dah try. So lepas ni antum boleh fikirlah apa masalah semua lepas ni antum bertanya. So yang satu yang Ustaz take note yang tadi itulah. Awal tu tak sempat kan 30 saat tu nak tulis nama semua tak sempat. So nanti Ustaz akan bagi tahulah. Kan kita boleh minta diorang bagi masa lebih sikit. Okay. Kalau tak ada apa kita boleh stop lah. Naktafi bihazal qadri nakhtatim bi qira'ati tasbih kafarah wa suratil asri. Subhanallah.